النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم وآله الطاهرين وأصحابه الكرام. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان. بسم الله. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم الضالين. Kita baca surah Al-Kahfi ayat 1 hingga 10. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihi al-kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja qayyiman liyunzira ba'san shadidan min ladunhu wa yubashshiral mu'minin alladhina ya'maluna as-salihati anna lahum ajran hasana ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا صدق الله العظيم صلى الله ربنا على النور المبين أحمد المصطفى سيدي المرسلين صلى الله ربنا على النور المبين أحمد المصطفى سيدي المرسلين صلى الله على النور المبين أحمد المصطفى سيدي المرسلين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وشفيعنا محمد بن عبد الله الأمين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد. Terima kasih kepada pengerusi Al-Fadhil Ustaz Tirmizi, wakil dari Kolegium Asatizah Langkawi, yang berusaha Tuan Imam, Jawatan Kuasa, para pegawai masjid, seterusnya muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, syukur kepada Allah. Sebelum kita lupa, yang belum niat i'tikaf, sama-sama niat i'tikaf. Nawaitul i'tikaf fi hadzal masjid sunnatan lillahi taala. Radina billahi rabba, kami redha Allah Tuhan kami, wa bil islami dina, kami redha Islam cara hidup kami,
wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah, dan kami juga redha bahawa Muhammad sallallahu alaihi wasallam seorang nabi dan rasul. Saya balik daripada belajar di Syria 2008. Kemudian saya mula bercakap tentang beberapa tajuk. Saya pernah dipanggil ke seluruh Malaysia untuk bercakap tentang kekeluargaan. Kemudian habis tajuk keluarga, orang panggil pula pusing satu Malaysia sampai Sabah Sarawak cakap tentang tajuk gejala sosial remaja. Itu semua tajuk-tajuk yang kalau saya bentang kepada tuan-tuan dia punya statistik dia, tuan-tuan tak pernah dengar. Kemudian habis tajuk remaja, pusing pula satu Malaysia mula dengan tajuk akhirat, iaitu tanda-tanda besar kiamat sampai Sabah Sarawak. Tanda besar kiamat, Dajjal, Nabi Isa, matahari daripada sebelah barat, Ya'juj Ma'juj, semua itulah. Pusing satu Malaysia. Kemudian mai fasa baru pula, pusing satu Malaysia lagi. Orang panggil jemputan, bercakap pula tentang alam barzakh, padang mahsyar, sampai dalam TV dan dalam radio lah, sampai Sabah Sarawak. Kemudian sebulan ni, lebih kurang sebulan ni lah, daripada tajuk-tajuk masyarakat, kekeluargaan, remaja, akhirat, tanda kiamat semua, tiba-tiba saya berceramah. Bukan tiba-tiba saya berceramah, bukan tiba-tiba, maksudnya melihat kepada tuntutan terkini, terutamanya permasalahan di negeri Kedah, maka saya melihat ada satu lagi pula tajuk baru yang saya perlu terangkan kepada masyarakat, yang selama ini kita bersabar, kita hanya pendamkan di dalam hati sahaja, atas dasar tak mau berpecah belah, atas dasar bertolak ansur. Tetapi hari semakin hari, isu ini semakin membarah. Isu Wahabi ini semakin membarah, semakin melampau, semakin mengelirukan, semakin memecah belahkan. Maka saya ambil keputusan, saya rasa saya perlu bercakap tentang mudarat kepesongan Wahabi, mudarat Wahabi, dan kita perlu untuk sebut kepada masyarakat untuk mempertahankan Asy'ariyah. Benda apa tu Ustaz? Asy'ariyah pula dah, Wahabi pula dah, tak pernah dengar pun ni. Tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Pertama sekali, mazhab kita mazhab Syafi'i. Yang tu semua lah masjid tahu. Ada mazhab Maliki, ada mazhab Hanafi, ada mazhab Hambali, tapi tak bergaduh. Imam Hanafi belakang boleh semayang, semua mazhab boleh semayang, tak bergaduh. Tak pernah berpecah belah, teruk-teruk, tak pernah bergaduh. Di mana pun kita pergi, jumpa kawan Hanafi, jumpa. Waktu saya belajar dulu, semua mazhab ada dalam satu asrama tu. Di penempatan kan, penempatan pelajar tu, ke semua mazhab, Maliki, Syafi'i, Hanafi, Hambali. Kemudian Maliki, Syafi'i dan Hanafi, orang Melayu, Malaysia, Indonesia, Syafi'i. Orang Cina, orang Turki, Pakistan, 400 juta ni, Hanafi.
Banyak lagi lah yang lain. Ni nak bagi tuan-tuan nampak. Kemudian orang Afrika, Tunis, Maghrib, Morocco, Jazair, Algeria, yang ni Maliki. Ni geng Maliki. Syafi'i, Hanafi, Maliki 95%. 95%. Lagi 5% Hambali. Fiqh. Kemudian kita baca Quran. Tuan-tuan baca Quran, di Malaysia kita baca qiraah ataupun mazhab Imam Hafiz an Asim. Tuan-tuan pergi belah Maghribi, Jazair, Algeria, Tunis, dia baca Quran qiraat Imam Warash. Kemudian tuan-tuan pergi pula tempat lain, ada qiraat Imam Hamzah. Quran yang sama, mazhab. Tuan-tuan pergi lagi tempat lain, ada mazhab Kisai. Banyak ni. Kan kita jangan dengar tu mazhab bacaan Quran. Pelbagai. Tuan-tuan boleh tengok dalam internet, tulis bacaan Quran mazhab Kisai, bacaan Quran mazhab Warash, bacaan Quran mazhab Hamzah. Tulis. Oi, betul ke ni ustaz? Betul, itu mazhab, tapi kita jarang mendengarnya. Kemudian yang ketiga, akidah. Yang ketiga, tuan-tuan sekalian, akidah, mazhab akidah. Kita ni mazhab akidah, mazhab apa? Akidah mazhab apa? Di Malaysia ni. Jawapan dia, di Malaysia, Indonesia, kesemua yang bermazhab fiqh Syafi'i, maka mazhab akidah dia Asy'ariyah. Ni mukadimah ni, nak upi tajuk ni. Tuan-tuan jangan risau, tak lama. Saya tak ada ceramah 2 jam. Kan? Sejam setengah tu ajaib sangat. Sejam 10 minit saya berhenti. Tak pun sejam je, jangan risau. InsyaAllah. Sebab ada lagi Esok bukan sambungan tajuk ni juga. Cuma hak lusa punya ada sikit. Saya buat main perbezaan akidah Asy'ariyah dengan akidah Wahhabiyah. Sedikitlah dalam 20 minit. Okey tuan-tuan, clear. Akidah kita Asy'ariyah. Akidah siapa tu ustaz? Akidah kita lah. Macam Quran tadilah, banyak yang kita tak tahu pun mazhab. Kan? Okey. Akidah Asy'ariyah ni, kesemua orang mazhab Syafi'i akidah dia Asy'ariyah. Satu. Yang kedua, kesemua orang mazhab Maliki akidah dia mazhab Asy'ariyah juga. Yang ketiga, kesemua orang yang mazhab Hanafi, maka akidah dia Maturidiyah. Syafi'i Asy'ariyah, Maliki Asy'ariyah, Hanafi Maturidiyah. 95% dalam alam ini, daripada ulama yang paling alim dalam alam ni, di mana sahaja mereka berada, Dr. Yusuf Qardawi kah, Ketua Ulama Mesir Dr. Ali Jum'ah yang dulu kah, Mufti Syria yang hari ni kah, kesemua mereka adalah Asy'ariyah dan Maturidiyah. 95%. Kenapa saya kena bercakap tajuk mudarat Wahabi? Jawapan dia kerana aliran pemikiran Wahabiyah yang ada di atas bumi ini, yang ada di dunia hari ini, termasuklah pendakwah-pendakwahnya di Malaysia, mereka mengeluarkan Asy'ariyah dan Maturidiyah daripada Ahlus Sunnah wal Jamaah. Sekian, terima kasih. Tuan-tuan nak duduk tang mana? Bahaya ke main-main je? Ada bukti ke ustaz? Bertulis pun ada, video pun ada.
Nak yang mana? Bertulis saya akan bawa hari ketiga nanti. Bertulis. Sampai hari ni tuan-tuan boleh ambil dalam internet. Malaysia. Di luar negara ada ustaz. Wahabi yang di luar negara dan dalam negara. Yang di luar pun ada bertulis dan juga ucapan. Yang dalam pun ada bertulis dan ucapan yang saya simpan. Semua orang boleh tengok. Mereka mengeluarkan Asy'ariyah dan Maturidiyah daripada kumpulan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Luar negara dan dalam Malaysia sama pendapat mereka, Wahabi kesemuanya. Nak tengok yang video, type dalam YouTube banyak. Siapa ustaz-ustaz mereka? Ustaz-ustaz mereka mungkin tuan-tuan pernah dengar ada sekumpulan pendakwah yang dihalang untuk masuk ke negeri-negeri tertentu. Jabat agama keluar senarai terus tak pergi masuk. Yang tu lah lebih kurang. Walaupun tak semua, 90% daripada senarai itu, ya. Dan ada lagi yang lain yang tidak disenaraikan. Cuma kita mufti kita ke arah nak tegas macam tu. Ke arah nak garang macam tu, berdepan dengan aliran Wahabi yang ekstrem ini. Mufti kita ke arah itu, timbalan kita mufti kita ke arah itu juga, tetapi telah pun ditamatkan. Tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, itu yang kedua tu, sudut kedua tu. Beraninya orang-orang ni, pendakwah-pendakwah Wahabi ni yang duduk dalam majlis agama sini, duduk pejabat agama sini, duduk dalam pejabat sini, duduk dalam pejabat sini, dia berurusan dengan orang yang berkuasa, dengan orang politik, dengan orang sekian, nak gugurkan sekian. Itu yang kedua, bahaya dia. Dia bukan duduk saja macam kita, tuan-tuan. Dia bekerja ke arah tu. Dan dia bukan secara penerangan saja, dia mencantas. Maka masyarakat perlu tahu dan masyarakat perlu halang mereka ini. Langkawi ada ke ustaz? Saya dapat berita ada juga yang berfikrah seperti fikrah ini. Bila saya ceramah pada ceramah yang lalu tentang mudarat Wahabi, mereka serang habis-habisan. Marah saya, marah. Ada di Langkawi. Dan sedang berkembang masuk ke masjid. Siapa dia ustaz? Tanyalah kolegium asatizah tahulah kan. Mereka orang sini, mereka tahu siapa yang terlibat. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, bila Nabi sebut hadis taftariqu ummati, umat aku berpecah kepada 73 kumpulan. Kulluhum finnar, semua di dalam neraka kecuali satu. Hadis, umat aku akan berpecah kepada 73 kumpulan. Banyak ajaran sesat, satu je selamat. Apabila ulama Wahabi hurai hadis ini, luar negara dan dalam negara, ni semua ada bukti ni. Ucapan, boleh tengok dalam YouTube, sampai hari ni ada, tak di-delete-kan. Apabila ulama Wahabi luar negara dan dalam negara hurai hadis ni, mereka akan sebut satu yang selamat itu adalah salafiyun, ahlul hadis. Salafi itu mereka lah. Mereka kata mereka salafi itu. Yang lain, bila anak murid tanya, ada satu laman web Wahabi saya baca, anak murid tanya, wahai ustaz, wahai alim, wahai tuan guru, dalam bahasa Arab, kalau kita tu mereka lah, adalah kumpulan satu yang selamat, bagaimana Asy'ariyah dan Maturidiyah yang 95% dalam dunia ni? Guru tu kata kebenaran bukan dengan ramai orang, tetapi kebenaran adalah dengan hujjah kita. Maksudnya terkeluarlah. Asy'ariyah dan Maturidiyah, jawab guru-guru mereka, Ibn Utsaimin, guru mereka Ibn Baz, guru mereka ulama-ulama luar negara lah kan. Hak dalam Malaysia pun macam tu juga ucapan dia. Asy'ariyah dan Maturidiyah juga terkeluar daripada kumpulan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Apabila saya berulang alik ke sebuah negeri,
di semenanjung Malaysia ni yang terkenal dengan memperjuangkan mazhab Wahhabiyah, kita tengok dia punya banner, kita tengok dia punya ucapan, kita tengok dia punya ceramah. Sekarang ni mereka tak takut untuk berceramah ataupun menulis, mengeluarkan kenyataan penyelewengan akidah Asy'ariyah. Tu dia tuan-tuan, penyelewengan akidah Asy'ariyah. Esok kalau tuan-tuan ada rezeki, pi pejabat mufti Kedah, tanya Syekh Mufti, Tuan Mufti, akidah mazhab apa? Dia akan jawab Asy'ariyah. Tuan-tuan pi Mufti Pulau Pinang, tanya Tuan Mufti, akidah mazhab apa? Akidah mazhab Asy'ariyah. Kesemua 13 mufti dalam Malaysia, akidah mereka adalah Asy'ariyah. Bahkan kesemua mufti-mufti dunia yang mazhab fiqh Hanafi, Maliki, Syafi'i ini, kesemua mereka adalah Asy'ariyah dan Maturidiyah. Perbezaan kecil ke perbezaan besar ni? Perbezaan yang besar. Bila perbezaan yang besar, mereka mula mengeluarkan kita secara terang-terangan. Yang mufti ke, yang ulama dunia ke, presiden ulama dunia ke, hatta Dr. Yusuf Al-Qaradawi, Syekh Abdullah bin Bayyah, dia punya timbalan dia, apa nama ni, timbalan Persatuan Ulama Islam Sedunia, kesemuanya Asy'ariyah dan Maturidiyah. Keluarlah Ahlussunnah wal Jamaah. Subhanallah. Akidah yang sebenar Ahlussunnah wal Jamaah tidak semudah-mudahnya mengeluarkan orang Islam yang lain daripada kelompok Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ini yang bahaya mereka ni. Jadi tuan-tuan sekalian, kita ni Asy'ariyah. Kalau mazhab fiqh Syafi'i, siapa pengasas? Imam Muhammad ibn Idris Asy-Syafi'i, imam kita. Tak apalah tak kenal pun, kita taklid dengan ulama kita. Kalau rajin sikit baca tentang imam kita, lebih baik. Lagi rajin belajar, mendalami tentang mazhab kita, mendalami fiqh. Imam Syafi'i wafat pada tahun 204 Hijrah. Malam ni tuan-tuan, ni akademik sikit. Kita dah masuk tahun ni 1430. Tak bunyi tu 38. 1438 H ataupun ha bulat tu, Hijrah. Bermaksud tahun tu 1438 tahun yang lalu lebih kurang Nabi berhijrah. 1438 tahun yang lalu Nabi berhijrah. Nabi wafat bila? 11 Hijrah. 11 Hijrah Nabi wafat. Abu Bakar 13 Hijrah. 13 Hijrah. Imam Syafi'i wafat 204 Hijrah. Ni kita nampak ni. Oh, di situ pengasas mazhab kita duduk. Maksudnya 1200 tahun yang lalu tu, lebih kurang, lama pengasas mazhab kita. Imam Abu Hanifah, pengasas mazhab Hanafi, wafat tahun 150. Tuan-tuan sekalian, saya kena ajak untuk sebut, saya kena kongsi dengan tuan-tuan. Kita nak sebut kurun ke-6. Tuan-tuan duduk dengar bunyi perang salib berlaku pada kurun sekian. Imam Nawawi hidup pada kurun sekian. Kita pun kurun ni macam mana? Baca ni. 100 tahun satu kurun. 200 tahun dua kurun. Kalau satu orang imam tu dia wafat tahun 676 Hijrah, maka dia ulama kurun ke-7. Bukan 6. 676 Hijrah, 600 tahun, 76 tahun. 676 tahun. 600 dikira 6 kurun, lebih satu dia dah kira kurun ke-7. Lebih satu tahunnya dia kira kurun ke-7. Macam ni.
Bila kita sebut Imam Syafi'i wafat pada tahun 204 Hijrah, saya tanya tuan-tuan, Imam Syafi'i ini dikira sebagai ulama kurun ke berapa? 3. Tu boleh balik lah. Boleh dah tuan-tuan. Tu cara nak faham sejarah Islam. Imam Syafi'i. Imam Abu Hanifah wafat tahun 150, maka dia ulama kurun ke 2. Imam Ghazali wafat pada tahun 505, maka dia ulama kurun ke 6. Imam Nawawi wafat pada tahun 676, maka dia ulama kurun ke 7. Imam Ibn Taymiyah wafat pada tahun 728, maka dia ulama kurun ke 8. Pengasas mazhab fiqh kita tahun 204, ulama kurun ke-3. Siapa pula pengasas mazhab akidah kita? Tapi itu bukan tajuk dia. Yang tu ceramah siri ke-3 nanti tu, bukan di sini, di tempat lain. Siapa Imam Abu Hasan Asy'ari? Sejam penerangan dia. Yang tu nanti akan datang. Tuan-tuan sekalian. Imam Abu Hasan Asy'ari seorang imam besar. Nama dia Ali bin Ismail dan dia wafat pada tahun 324 Hijrah. Awal lah. 324 dulu lah. Maka dia ulama kurun ke 4. Imam Abu Hasan Al-Asy'ari. Dialah yang menyusun, membukukan ilmu ini duduk dalam satu buku, kemudian dikembangkan, dibaiki, dielokkan, dicantikkan oleh ulama-ulama yang datang selepas itu. Maksudnya tuan-tuan, Asy'ariyah ni mazhab yang sudahlah lama sangat. Usia dia sudah ribuan tahun. Asy'ariyah ni lama dah 1000 lebih. 1000 tahun lebih. Hampir sama usianya dengan mazhab Syafi'i bidang fiqh. Siapa lagi yang memikul, menyandang, membawa, memahami dan berpakai dengan pakaian mazhab Asy'ariyah? Jawapan dia, tuan-tuan yang dirahmati Allah, hampir semua mujaddid setiap 100 tahun menggunakan mazhab Asy'ariyah. Apa dia tuan-tuan tak faham? Mujaddid macam ni. Kita ni dah masuk, hari ni malam ni kurun ke berapa? Ni tahun ni kurun ke berapa ni? 1438, kurun ke 15. Umat Nabi Muhammad dah masuk kurun ke 15. Nabi sebut setiap 100 tahun Allah akan menghantar seorang mujaddid, pembaharu, penegak, ketua kepada semua pejuang-pejuang agama. Seorang Allah akan hantar. Setiap 100 tahun tuan-tuan, seorang ulama yang paling hebat ketika tu. Setiap 100 tahun seorang, setiap 100 tahun seorang, setiap 100 tahun seorang. Maka Al-Imam, ada seorang imam terkenal, saya sebut mesti tuan-tuan kenal. Nama dia Al-Imam Suyuti. Kenal tak tuan-tuan? Imam Suyuti. Imam Suyuti, dia pilih, dia imam besar. Imam Suyuti ni jumlah karangan dia lebih daripada 200, 300 kitab lebih yang dia karang. Imam Suyuti, imam fiqh pun dia, hadis pun dia, dan semua banyak ilmu lah yang dia tulis. Bahkan kata para ulama, tidak ada ruang ilmu Islam yang tidak ditulis oleh Imam Suyuti. Imam Suyuti memilih beberapa ulama yang baginya adalah mujaddid bagi setiap 100 kurun. Tuan-tuan, siapakah yang dia pilih? Yang pertama yang dipilih oleh Imam Suyuti, Imam Omar bin Abdul Aziz, yang khalifah zaman Umayyah tu. Ni mujaddid, kan hebat. Imam Omar bin Abdul Aziz ni kan zaman dia tidak ada orang miskin. Yang kita nak bagi zakat zaman tu tak boleh. Jenuh pejabat zakat zaman tu. Jenuh cari asnaf. Mujaddid. Datang 100 tahun selepas itu, mujaddid 100 tahun selepas itu, Al-Imam Syafi'i.
Imam pengasas mazhab kita. Hebatlah Imam Syafi'i ni, dia berdebat tak pernah kalah dalam perdebatan ilmu dengan fasihnya, dengan kecerdikan yang melampau. Imam Syafi'i ni cerdik, sangat bijak Imam Syafi'i. Dia pilih mujaddid. Kemudian 100 tahun selepas tu, Imam Suyuti kata, aku melihat Imam Ibnu Suraij. Saya tak urai satu-satulah, jadi panjang tuan-tuan, no? Jadi panjang lagi. Kemudian Imam Baqillani yang keempat. Yang kelima, mujaddid kurun yang seterusnya adalah Imam Ghazali. Semua orang kenal ni. Ada yang tuan-tuan kenal, ada yang tuan-tuan tak kenal. Kemudian mujaddid yang seterusnya. Ni bukan Nabi sebut tuan-tuan, ni bukan hadis. Ulama-ulama besar pilih, bagi kami mereka ini mujaddid. Imam Fakhruddin Ar-Razi. Dia karang kitab tafsir panjang ni, ada di maktabah saya. Imam ni alim. Kemudian Imam Ibn Daqiqil Aid, kemudian Al-Imamul Bulqini. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, setiap 100 tahun mereka inilah yang disebut oleh Al-Imam Suyuti sebagai mujaddid. Dan kesemua mereka ni tuan-tuan, mazhab akidah mereka ialah Asy'ariyah dan Maturidiyah. Tuan-tuan nampak? Kesemua mereka ini mazhabnya Asy'ariyah dan Maturidiyah. Lalu daripada manakah datangnya Wahabi yang mengeluarkan Asy'ariyah dan Maturidiyah? Jawapannya tuan-tuan yang dirahmati Allah SWT sekalian, Al-Wahabiyah ini lahir daripada seorang yang bernama Muhammad bin Abdul Wahhab, asal daripada Najd, Riyadh hari ini, nama hari ini Riyadh Saudi. Dan dia wafat pada tahun 1206. Oh, baru je Ustaz, baru je. Walaupun dia baru datang, tapi dia keluarkan semua yang di atas dia. Kesemua yang di atas dia dan kesemua yang di bawahnya, yang Asy'ariyah dan Maturidiyah. Nih, bahayanya aliran ini. Kalau bahaya Ustaz, kerajaan kita tak buat apakah? Mesti tuan-tuan tanya. Takkan kerajaan kita tak buat apa, dah kata bahaya. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala sekalian, sebahagian negeri sudah sekat mereka ni. Sekat. Keluar nama, sekat. Antaranya Johor yang paling berani lah. Pahang pun sama juga. Pahang kan? Pahang. Keluarkan nama, sekat, tak boleh masuk. Ustaz-ustaz Wahabiyah yang ada di Malaysia ni, keluarkan nama, tak pergi masuk. Dan di pejabat-pejabat mufti, tuan-tuan boleh tengok. Pejabat-pejabat mufti, tuan-tuan boleh buka sendiri internet. Buka internet, tengok apa fatwa berkaitan dengan apa nama ni, mazhab-mazhab ni. Pemikir, bukan mazhab, aliran Wahabiyah ni. Tuan-tuan buka JAKIM, tuan-tuan boleh tengok. Sejak 1000 tahun lebih, panel fatwa JAKIM. Aliran yang menjadi peneraju kepada pentafsiran Ahlus Sunnah wal Jamaah dalam bidang akidah ialah Asy'ariyah dan Maturidiyah, manakala dalam bidang fiqh ialah 4 mazhab yang utama, Syafi'i, Hanafi, Maliki dan Hambali. Ada benda ni tertulis. Maksudnya kita tahu, yang saya sebut ni bukannya daripada poket saya, tetapi yang diguna pakai di seluruh Malaysia. Dalam setiap pejabat-pejabat agama ataupun pejabat mufti dan juga di peringkat JAKIM. Antaranya juga Jabatan Mufti Negeri Sembilan. Kemudian tuan-tuan boleh tengok juga di JAKIM dia punya pendetailan dia tentang mazhab Wahabi ni. Tidak sesuai untuk disebarkan. Dia tulis kan, tak boleh disebarkan, tak sesuai. Mazhab yang tidak sesuai, aliran yang tidak sesuai disebarkan. Kemudian Jabatan Mufti Negeri Sembilan, banyaklah ni, saya baca 2 cukup lah. Nak cakap benda lain pula, sebab kita pun mula lewat tadi. Jabatan Mufti Negeri Sembilan, setelah meneliti setiap pandangan ahli mesyuarat dan hujah-hujah yang dikemukakan, Muzakarah Jawatan Fatwa Negeri Sembilan, panjang lagi ayat, telah bersetuju menerima cadangan ta'rifan berkaitan Ahlus Sunnah wal Jamaah, iaitu merujuk kepada nombor 1, akidah dan tauhid berdasarkan pegangan Imam Abu Hasan Asy'ari dan Imam Abu Mansur
Maturidi. Jelas tuan-tuan? Okey, yang tu yang kedua yang saya nak bentangkan kepada tuan-tuan. Jadi mazhab ni mai daripada mana? Mazhab pula. Aliran ni mai daripada mana? Ni aliran Wahhabiyah ini. Dia tuan-tuan sekalian, mereka sangat benci untuk dipanggil Wahhabiyah. Di Malaysia mereka menafikan nama itu, bahkan mereka kata nama itu nama yang hantu. Ada yang kata hantu. Nama apa ni? Mai mana nama ni? Nama Wahhabiyah. Sedangkan nama Wahhabiyah itu adalah satu nama yang ulama Wahhabi sendiri, Syekh Ibn Baz, bekas mufti Saudi, dia tulis dalam kitab dia Fatawa Nurun ala Darb, muka surat 21. Kita Ahlu Sunnah wal Jamaah pun boleh rujuk, Wahhabi pun boleh rujuk ayat ni. Maka berkata Syekh Ibn Baz, ulama ni daripada Wahhabiyah ini, dia kata, dan asal nama ini adalah satu gelaran yang diambil daripada nama Syekh Imam Muhammad bin Abdul Wahhab ibn Sulaiman. Yang pengasas tadi inilah Muhammad bin Abdul Wahhab. Boleh tengoklah dalam kitab ni, dalam kitab Fatawa Nurun ala Darb ni, Syekh Ibn Baz ni dia sebut kata, pada zaman itu sesiapa yang berdakwah mengajak orang lain ke arah akidah yang sebenar, akidah Wahhabi inilah, ke arah akidah yang sebenar, berlawan dengan syirik, maka mereka akan diberikan gelaran Al-Wahhabi. Dalam ni gelaran Al-Wahhabi jelas disebutkan, nisbah tu diberikan dan diterangkan oleh syekh mereka sendiri, dan ramailah lagi syekh-syekh lain dari sudut ucapan mereka. Nama Wahhabiyah itu diambil daripada pengasas pertama mereka, iaitulah Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab yang wafat pada tahun 1206 di Saudi. Sebut nama negara tu tuan-tuan fahamlah sikit, tuan-tuan boleh fahamlah, boleh bayanglah, di As-Saudiyah. Tuan-tuan, jadi di Malaysia mereka menamakan diri mereka sebahagiannya Salafi. Kenapa pula Salafi, ustaz? Kerana mereka mendakwa bahawa mereka pakai manhaj salaf di dalam akidah dan di dalam agama mereka, beragama. Tuan-tuan yang tak pernah dengar salaf apa dia ni? Salaf ni macam ni tuan. Senang tadi kita dah sebut tentang kurun-kurun ni. Ada satu hadis Nabi sebut macam ni. Hadis ni, tadi hadis Mujaddid kita dah terang. Ada satu hadis Nabi sebut begini. Nabi kata khairun nasi qarni, thumma alladhina yalunahum, thumma alladhina yalunahum. Nabi sebut dalam satu hadis, Nabi kata umat aku yang terbaik adalah mereka yang hidup pada zaman aku. Kemudian kurun selepas itu, kemudian kurun selepas itu. Berapa kurun? 3. Tuan-tuan sekalian, hari ini dah berapa kurun? 15. Kalau orang tanya kita kurun 1 sampai kurun 15, pada zaman manakah paling ramai orang Islam yang bertakwa? Jawapan dia kurun 1, 2 dan 3. Paling ramai orang yang bertakwa kurun 1, 2, 3. Mereka ini dinamakan sebagai salaf. Inilah salaf sebenar. Hak salafi hari ini salafi celup, salafi tiruan. Berhati-hati barang tiruan, kerana dia tak sama dengan original. Berhati-hati dengan barang tiruan, dia tak sama dengan original. Itulah salafi. Imam Syafi'i, Imam Abu Hanifah, Imam Sufyan ibn Uyainah, Sufyan al-Thawri, Al-Imam al-Auza'i, Al-Imam Malik ibn Anas, semua salafi. Itu salafi. Subhanallah. Imam Ahmad ibn Hanbal,
3 zaman yang penuh dengan keberkatan dan penuh dengan orang soleh. Selepas itu dinamakan khalaf. Khalaf lepas tu. Mai kurun 13, lahir satu orang manusia, satu orang nama Muhammad bin Abdul Wahab. Dia pun membesar, mengaji apa semua. Dia kata kitalah salaf mereka. Kerana kitalah mereka yang menghidupkan kembali akidah salaf dan juga cara beribadah salaf, dan itu adalah dakwaan kosong. Apa bukti dia ustaz? Nanti hak siri hak lusa ni insya-Allah saya sebut sikit. Bahawasanya Wahabiyah dia mengaku Syafi'i. Wahabi di Tunis, di Maghrib mengaku Maliki, akan tetapi mereka tidak mengamalkan ibadah dengan mazhab Maliki. Yang Wahabi di Malaysia dia tak amal pun ibadah sepenuhnya dengan mazhab Syafi'i. Tuan-tuan tak nampak lagi? Senang macam inilah. Tuan-tuan tanya Wahabi pun, kalau tanya Wahabi ni betul ke ni? Tak, orang kata tak ada mazhab ni. Kami ada mazhab, kami ajak tengok kitab fiqh apa kami ajak. Kitab fiqh Syafi'i juga kami ajak. Oh ya. Kita pergi satu negeri, terkenal lah dengan mazhab Wahabi ni. Tuan-tuan pergi masjid dia pelekat. Imam tidak dibenarkan untuk membaca qunut ketika solat subuh. Ada tulis, tuan-tuan boleh pergi ke masjid dia. Dia tulis di sebahagian masjid yang rajin dia akan pelekat. Tak boleh baca qunut. Tadi kita tanya mazhab Syafi'i, mazhab Syafi'i tapi tak boleh baca qunut. Dia menempel di atas mazhab Syafi'iyah. Tuan-tuan, ucapan ini bukan ucapan mulut saya. Ucapan ini disebutkan oleh para ulama Al-Azhar, dan ucapan ini juga disebutkan oleh para ulama di Zaitunah, Universiti Zaitunah di Tunis. Mereka mendakwa mereka Maliki. Di Tunis mazhab Maliki. Wahabi di sana juga mendakwa mereka mazhab Maliki, tetapi pergerakan mereka kesemuanya bukan mazhab Maliki. Dia sebut di mulut je, dia menempel pada mazhab Maliki. Di Malaysia dia menempel pada mazhab Syafi'i. Tuan-tuan, dia ceramah. Tajuk ceramah dia ada sampai hari ni. Baru ni dia ceramah di satu negeri. Tajuk dia apa? Benarkah kita Syafi'i? Tajuk ceramah dia nak tajuk ceramah tu selesai dah. Ada tajuk ceramah tu. Dia tajuk ceramah apa? Benarkah kita Syafi'i? Lepas tu dalam ceramah dia, tuan-tuan akan dengar, dia kata tuan-tuan bukan Syafi'i, tuan-tuan tengok, tuan-tuan buat jual beli dengan mazhab apa? Tuan-tuan jual beli sekarang ni, bagi, lepas tu ambil barang, itu bukan Syafi'i. Lepas tu dia sebut contoh yang kedua, tuan-tuan buat macam ni, itu bukan Syafi'i. Orang makin faham kan makin keliru. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, dia tulis kat situ, imam tidak membaca qunut pada sembahyang subuh. Imam, peraturan untuk jadi imam di sana. Hari ni tuan-tuan boleh pergi baca sampai hari ni. Apabila imam membaca Fatihah, jangan kuatkan bacaan Bismillahirrahmanirrahim. Perlahankan. Kan Syafi'i baca dengan jahar, kan tuan-tuan, imam tadi baca Bismillahirrahmanirrahim. Tapi bila kita tanya mazhab apa ni? Syafi'i. Tapi qunut tak boleh baca, qunut tak baca. Apabila imam ni atur cara yang dikeluarkan oleh pejabat agama negeri itu untuk setiap imam. Apabila imam turun untuk sujud, imam bukan imam sahajalah, yang ini untuk semua maksudnya, atau cara tu, tapi yang paling kena buat imam lah. Apabila turun untuk sujud, pastikan yang diletakkan terlebih dahulu ialah tangan, kemudian baru lutut. Mazhab kita lutut dulu, kemudian baru. Ni mazhab apa ni? Kita tanya dia, mazhab apa ni? Syafi'i. Yang tu kan mazhab Syafi'i. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, dia menempel pada mazhab.
Akidah pun sama. Tuan-tuan sekalian, saya akan berceramah hari Khamis insya-Allah di Masjid Syarifah Fatimah. Perbezaan akidah Wahabiyah dengan akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Akidah pun sama, dia menempel atas nama salaf. Kemudian dia kata kami salaf. Dia kata kamilah salaf. Padahal akidah dia berbeza dengan akidah salaf. Sama macam mazhab tadi. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Sebab itu ibu-ibu ayah-ayah sekalian, saya bercakap tajuk ni. Walaupun dalam YouTube, dalam Facebook apa semua serangan ke atas saya sebagainya, bukan daripada orang bawah, termasuk ustaz-ustaz Wahabi lah. Pengkhianat agama, hak dilangkawi pun sama lah. Hak berapa orang ustaz-ustaz dia ni, pembohong. Hak bawah-bawah ni panggil dengan nama binatang tu. Panggil macam-macam lah. Kan? Tapi kena berhenti ke? Kena bercakap. Saya kena bercakap. Tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian. Kemudian Syekh Muhammad Abdul Wahab ni, jadi dialah yang mengasaskan aliran ini, dan dia ambil aliran ini. Dia ni tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, Syekh Muhammad bin Abdul Wahab ni, dia lahir dalam keluarga ilmu. Ayahnya Abdul Wahab qadhi, mazhab Hambali, Ahlussunnah wal Jamaah. Tidak seperti dia 1% pun ayahnya. Abangnya Sulaiman bin Abdul Wahab, abang kandung dia juga Ahlussunnah wal Jamaah, ulama besar mazhab Hambali. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, dia belajar dengan ayah dia, Syekh Muhammad Abdul Wahab ni. Dia belajar ni, saya cerita sikit. Dia belajar dengan ayahnya, kemudian ayah dia alim, kemudian dia belajar dengan guru-guru yang ada di kampung, semua. Kemudian dia keluar. Dia dah belajar. Kemudian dia keluar. Ketika tempoh dia keluar daripada kampung dia mentelaah satu kitab. Bukan satu lah, mentelaah kitab-kitab karangan Syekh Ibn Taymiyah. Ini satu lagi, tuan-tuan bagi perhatian. Syekh Muhammad Abdul Wahab ni datang daripada mana pemikiran dia? Yang sebahagian, bukan semua, sebahagian pemikiran dia yang ekstrem, yang lawan ijma'. Daripada mana ni? Bukan saja bertentangan dengan ijma', bertentangan dengan 4 mazhab, sebahagian. Daripada mana datang ni aliran ni? Ketika dia keluar daripada kampung dia, menyambung menuntut ilmu, dia mendalami buku-buku yang dikarang oleh seorang imam namanya Imam Ibn Taymiyah. Saya rasa tuan-tuan pernah dengar. Imam Ibn Taymiyah ini seorang imam mujtahid yang alim, mengarang lebih daripada 300 buah kitab. Punyalah alim dah, mujtahid. Akan tetapi ada satu sudut dalam fatwa dan pendirian imam ini yang lawan dengan ijma' dan lawan dengan 4 mazhab. Tang ni. Ni perkataan siapa ustaz? Okey, kita tengok perkataan ulama yang hidup pada zaman tu. Saya bawa pada tuan-tuan. Sebab apa? Sebab penyokong-penyokong Wahabi, ustaz-ustaz dia marah sebut tentang Imam Ibn Taymiyah, kan? Bukan saya yang sebut tentang Imam Ibn Taymiyah. Dia seorang ulama besar, tetapi dia ada satu kesilapan. Kesilapan dia juga itu mengganggu gugat kefahaman orang Islam yang lain. Dia punya idea-idea pendirian dan fatwa dia yang ganjil itu telah pun lama ditinggalkan, kemudian dihidupkan kembali. Siapa hidupkan? Syekh Muhammad bin Abdul Wahab yang hidupkan. Syekh Muhammad bin Abdul Wahab yang hidupkan. Tuan-tuan sekalian, saya bacakan kepada tuan-tuan 2 sahaja apa yang disebutkan oleh ulama yang hidup pada zaman tu. Saya baca 2 aja. Yang pertama, seorang imam yang hidup pada tahun, yang wafat pada tahun 756. Okey, dia macam ni tuan-tuan. Kenapa saya sebut benda ni? Supaya kita tahu
pendirian dan pendapat fatwa-fatwa yang songsang, ganjil dan yang sebahagiannya ganas ini datang dari mana? Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Syekh Muhammad bin Abdul Wahab ambil dari mana? Syekh Ibn Taymiyah. Tapi jarak tempoh hidup mereka ni jarak yang banyak, sebab Imam Ibn Taymiyah dia wafat tahun 728 Hijrah. Dia ulama kurun ke 8. Syekh Muhammad bin Abdul Wahab wafat tahun 1206. Dia ulama kurun ke 13. Kan jauh. Okey. Apabila saya sebut Imam Ibn Taymiyah ni, dia ada sedikit fatwa pendirian yang ganjil, yang mengganggu umat Islam yang lain, seperti mana yang disebutkan oleh ratusan ulama tuan-tuan, selepas pada zaman tu. Ratusan ulama yang sebut tentang keganjilan dan kesongsangan sebahagian fatwa Imam Ibn Taymiyah ni. Saya sebutkan kepada tuan-tuan dua ulama besar yang hidup pada zaman tu. Yang pertama, Al-Imam Taqiyuddin Ali ibn Abdul Kafi As-Subki. Dia ni, imam ni, dia juga mujtahid. Sama-sama alim tuan-tuan. Dia juga mujtahid. Dia kata, Imam Ibn Taymiyah telah membuat bid'ah-bid'ah dalam dasar keyakinan, akidah. Dalam akidah dia ada bid'ah dia, Imam Ibn Taymiyah, beberapa, bukan semua tuan-tuan. Tapi bahaya, walaupun beberapa tu bahaya. Dan dia telah meruntuhkan tonggak-tonggak dan sendi-sendi Islam. Setelah dia, Imam Ibn Taymiyah, sebelum ini bersembunyi di sebalik mengikuti Al-Quran dan As-Sunnah. Yang ni yang hidup pada zaman tu. Dia juga imam, dia juga mujtahid. Seorang lagi, dia banyak tuan, banyak lagi. Termasuklah yang paling terkenal, yang terkenal. Kalau saya sebut kat tuan-tuan, yang juga terkenal, sebut tentang apa nama ni, Imam Ibn Taymiyah, iaitulah Imam Ibn Hajar Al-Asqalani. Dalam kitab dia Ad-Durar Al-Kaminah fi A'yanil Mi'ah Al-Thaminah. Buka kitab tu, yang boleh bahasa Arab, tengok apa yang disebutkan oleh Imam Ibn Hajar. Agak keras kan terhadap Imam Ibn Taymiyah. Maksudnya saya nak sebut, Imam Ibn Taymiyah dia imam yang besar, sangatlah alim. Tapi ada satu sudut, dia punya pendirian dan fatwa dia sangatlah berbahaya. Okey. Dan imam yang kedua tuan-tuan, Imam Waliyuddin Al-Iraqi, Al-Hafiz, Al-Faqih. Ni mujtahid juga. Dia kata, Ibn Taymiyah telah menyalahi ijma' dalam banyak permasalahan. Kira-kira sekitar 60 benda yang sanggah ijma'. Sebahagiannya dalam masalah usuluddin, akidah, dan sebahagian yang lain dalam masalah furu'uddin, hak fiqh sebagian ni. Ulama fiqh ijma' tentang sekian, Ibn Taymiyah dia lawan. Memang ulama lain tak buat macam tu. Ini pemahaman itulah yang tidak dibenarkan oleh ulama-ulama lain. Jangan hidupkan pemahaman itu. Dia akan membuatkan masyarakat porak-peranda. Dia akan menyebabkan masyarakat berkelahi. Maka jangan hidupkan pemikiran itu. Datang Muhammad bin Abdul Wahab, dihidupkan pemikiran itu sampai hari ini. Itu dia punya flaw dia. Okey. Ketika Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, dia syekh. Ketika dia menyebarkan fahaman ini, tak ada orang lawan ke? Tuan-tuan sekalian, Allahu Akbar. Ni nak suruh berhenti ni. Nanti Ustaz. 9.10 dah nak saya janji awal kan. Sikit lagi je. Sikit lagi. Tuan 10 minit lagi. Senang sebut yang tu. Nak kali pelipat kali siap. 10 minit lagi. Tuan-tuan sekalian, ketika Asy-Syaikh Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullah, dia menyebarkan fahaman ini, tak ada orang lawan ke? Ulama pada zaman dia tak bangkit ke? Jawapan dia, ulama pada zamannya kesemuanya bangkit. Lawan, tegur dia, perbetulkan kesilapan tersebut, termasuk ayahnya dan abangnya. Subhanallah. Ayah dia kan alim, qadhi. Ayah dia tegur dia. Ada disebutkan dalam beberapa kitab. Begitu juga yang membuat teguran kepada
Syekh Muhammad bin Abdul Wahab ni, abang dia sendiri, Syekh Sulaiman. Malah abang dia mengarang 2 buah kitab. Abang dia bila melihat kesongsangan yang dibawa oleh adik dia dalam beberapa fatwa, dalam beberapa pendekatan, dalam beberapa isu akidah, abang dia tegur dia. Abang dia karang kitab. Subhanallah. Asyik baik abang dia karang kitab, ada bukti tuan, kita boleh tengok, oh abang dia pun tegur dia. Ya. Abang dia karang 2 buah kitab. Kitab pertama Faslul Khitab fi Raddi ala Muhammad ibn Abdul Wahhab. Faslul Khitab di dalam menolak Muhammad bin Abdul Wahhab, abang dia sendiri. Kita kata ni ada masalah keluarga ke ustaz? Tidak. Sebab mufti-mufti pada zaman itu dan zaman selepas itu juga mengkritik dan menegur pembawaan yang dibawa oleh Muhammad bin Abdul Wahhab. Mufti-mufti zaman tu. Saya sebutkan di sini. Abang dia karang Sawa'iq Ilahiyah fi Radd 'alal Wahhabiyah. Kan nama Wahhabiyah tu, nama Wahhabiyah ini bukan nama palsu. Dia bukan nama yang direka-reka. Nama ini telah dikenali sejak ratusan tahun. Ada dalam kitab-kitab, diketahui oleh ulama-ulama Islam. Dia merujuk kepada Muhammad bin Abdul Wahhab, bukan kepada orang lain. Tak boleh nafi benda ni. Ada berbelas kitab yang menyebut nama Muhammad bin Abdul Wahhab dan menyebut Al-Wahhabiyah dalam bahasa Arab. Berbelas-belas kitab. Antaranya tuan-tuan yang dirahmati Allah, mufti pada zaman tu. Mufti ni wafat tahun 1225. Syekh Muhammad Abdul Wahhab wafat tahun 1206. Mufti yang hidup pada zaman itu Syekh Muhammad bin Abdullah ibn Hamid An-Najdi. Mufti. Dia kata apa tuan-tuan? Tuan-tuan, saya baca. Apabila ulama menjelaskan hujah kepada Muhammad bin Abdul Wahhab dan dia tidak mampu menjawabnya serta tidak mampu membunuhnya, maka dia akan menghantar seseorang untuk membunuh ulama tersebut, kerana sesiapa yang tidak sependapat dengannya adalah kafir dan halal darahnya. Saya tak sebut ni perkataan imam ni, mufti ni. Mereka marah saya, mereka kata majlis mengutuk ulama. Ceramah saya lalu mereka kata majlis mengutuk ulama oleh seorang agamawan pengkhianat. Saya majlis mengutuk ulama. Saya tak sebut daripada mulut saya nak sebutkan pada malam ni. Kesemua ni daripada tulisan ulama-ulama dulu. Tetapi disebabkan mereka ni adalah pendokong tegar Muhammad bin Abdul Wahhab, maka seolah-olahnya Muhammad bin Abdul Wahhab ni tak ada salah langsung. Sebab tu dia marah bila kita sebut ni. Kita tak sebut daripada mulut dan poket kita ambil daripada sini. Dan ada belasan kitab lain lagi tuan-tuan yang disebutkan tentang apa nama ni, tentang kesongsangan pendirian fatwa yang dibawa oleh Muhammad bin Abdul Wahhab ni. Dan yang terakhir tuan-tuan untuk malam ni, 9 suku dah. Yang terakhir, tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, bagi Wahabi, apabila Nabi tak buat, yang tu bid'ah. Betul tak? Tuan-tuan pernah dengar kan? Kita buat maulid, dia beritahu ke anak-anak murid dia, di Langkawi ke, di mana ke, bila nak buat maulid, dia akan beritahu ke anak murid dia, jangan pi, majlis tu haram. Bid'ah. Bagi Wahabi, bid'ah ada satu saja, iaitulah bid'ah dhalalah. Maksud dia bid'ah sesat. Semua perkara agama dan ibadat, semua perkara ibadat yang tidak berlaku dan tidak dilakukan oleh Rasulullah, maka dia bid'ah. Maka bid'ah di sisi Wahabi semuanya dhalalah, bid'ah yang sesat. Tuan-tuan, apabila Wahabi kata bid'ah kesemuanya sesat, bermaksud sesiapa yang melakukan bid'ah, dia berani untuk buat benda baru dalam agama ni. Tuan-tuan, dosa kecil ke dosa besar? Buat benda baru dalam agama ni dosa kecil ke dosa besar? Dosa besar. Wahabi ketika tuan-tuan buat maulid, yang tu dosa besar, itu bid'ah. Ketika tuan-tuan talqin, itu bid'ah. Ketika tuan-tuan baca Yasin malam Jumaat, itu bid'ah. Ketika tuan-tuan berzikir ramai-ramai macam tadi itu imam buat, itu bid'ah. Tuan-tuan nak tengok yang tu kah yang masuk dalam Langkawi nanti? Sebelum dia berkembang makin banyak.
Ada satu badan anjurkan, kan hari ni mereka anjurkan apa nama ni, World Quran Hour, apa tu? World Quran Hour. Pilih satu tarikh, satu masa daripada pukul 9.30 sampai 10.30, kita ajak semua orang Islam pakai baca Quran. Wahabi buat kelak dah, bid'ah, dalalah. Tuan-tuan, ulama kita tunjuk satu benda, ulama kita kata yang tu bid'ah hasanah, bid'ah yang baik. Ulama dia kata yang tu lah bid'ah dalalah. Ketika ulama kita ajar kepada masyarakat Malaysia, inilah jalan ke syurga, ulama dia kata itulah jalan pergi neraka. Bergaduh ke tak bergaduh? Saya tanya tuan. Mesti bergaduh. Berapa tahun yang lepas satu orang meninggal, kemudian urus jenazah apa semua, nak pergi ke perkuburan. Waktu pergi ke perkuburan, kita nak buat talqin apa semua, my group dia tak bagi, tak boleh, kami nak buat cara kami. Masuk kubur kena buang slipper, lepas tu tak ada talqin apa, berdiri cakap, bagi tazkirah ke orang yang hadir. Betul habis. Talqin yang tuan-tuan buat bid'ah dalalah. Ketika mana ulama kita dah hidup harmoni, ulama kita ajang Islam kat kita, takkan keseluruhan ulama kita sesat. La tajtami'u ummati 'ala dalalah. Nabi kata umat aku takkan berhimpun di atas kesesatan. Apa yang ulama kita bawa yang ramai ni, yang tu benar insya-Allah. Bukan semua benda yang Nabi tak buat tu dinamakan sebagai bid'ah. Bukan semua benda yang Nabi tak buat nama bid'ah. Bukti, dalil nombor satu. Seorang sahabat semayang, kemudian waktu i'tidal, sami Allahu liman hamidah, Nabi ajak apa? Rabbana walakal hamd. Sahabat ini tambah hamdan kathiran tayyiban mubarakan fih. Dia betul-betul tambah. Nabi tak pernah ajar ucapan itu. Habis semayang Nabi pusing. Nabi tanya, siapa tambah tadi? Pakat diam. Takut nah. Nabi kata, siapa tambah tadi? Sahabat kat tangan, saya. Nabi kata, sesungguhnya aku melihat, tambahan tadi ni, aku melihat bid'an wa thalathina malakan yabtadiruna ilaiha. Aku melihat 30 lebih para malaikat berlumba-lumba untuk menulis pahala kepada ucapan kamu sebentar tadi. Nabi buat tak? Nabi tak pernah buat. Satu. Yang kedua, pengumpulan Al-Quran. Adakah Quran sebiji dulu waktu Nabi hidup? Sampai Nabi wafat tidak ada Quran sebuah macam tu. Itu adalah bid'ah zaman Abu Bakar, Umar dan Uthman. Tu bid'ah. Tapi sahabat buat. Sahabat yang lain, ada satu sahabat, tuan-tuan tengok, saya buat main 2 lagi contoh, kemudian selesai kuliah kita malam ni. Ada satu sahabat, dia semayang Allahu Akbar, habis Fatihah dia akan baca qul huwallah, habis qul huwallah dia akan baca surah panjang. Bangun rakaat kedua, dia baca Fatihah, dia baca qul huwallah, dia baca surah panjang. Sagi maghrib dia buat macam tu, isyak dia buat macam tu. Sahabat lain dengar, dia ni Nabi tak nak ajak ni. Nabi tak nak ajak ni. Bawa pergi jumpa Nabi. Ya Rasulullah, dia dengar ni, dia buat apa? Nabi kata, kamu buat apa? Dia kata, ya Rasulullah, aku buat sekian. Habis Fatihah aku akan baca qul huwallah, habis qul huwallah aku baca surah panjang. Rakaat kedua macam tu juga. Subuh, maghrib, isyak semua dia buat macam tu. Zuhur, asar. Tapi yang sahabat dengar ni mungkin hak bacaan yang kuat, maghrib, isyak, subuh. Kemudian Nabi tanya dia, kamu buat macam tu? Ya. Kenapa kamu buat macam tu? Dia kata, inni uhibbuha. Aku mencintai surah itu ya Rasulullah. Suka sungguh dengan qul huwallahu ahad. Katakanlah wahai Muhammad, Allah itu Esa. Dia suka tuan, ayat tu dia suka.
Tuan-tuan, bila dia jawab aku mencintai dan aku sayang, aku suka dengan surah itu, Nabi kata hubbuka iyyaha adkhalakal jannah. Cinta kamu kepada surah itu memasukkan kamu ke dalam syurga. Tengok, kan tak sama dengan Wahabi. Kan tak sama dengan Wahabi. Tak sama, tuan. Pendekatan yang tidak sama. Pendekatan yang dibawa oleh Wahabi ni pendekatan baru yang direka. Tak sama dengan salaf. Akidah dan ibadah dia ada perbezaan. Dia ada perbezaannya. Dan yang terakhir ialah seorang sahabat yang sebelum dia dibunuh, nama Khubayb ibn Adi radhiyallahu anhu, seorang sahabat. Sebelum dia dibunuh, sahabat ni dihukum bunuh, tuan. Sebelum dia dihukum bunuh, dia minta untuk solat sunat 2 rakaat. Solat sunat 2 rakaat sebelum dihukum bunuh. Nabi tak pernah ajar. Disebutkan dalam Sahih Bukhari bahawasanya dia awwalu man sanna, orang yang pertama yang buat solat 2 rakaat, qutila sabran, yang dibunuh dalam keadaan sabar. Orang pertama buat. Nabi tak nak ajak. Dan sebelum dia dibunuh, dia pun sembahyang Allahu Akbar. Dan Nabi mengakui ibadah itu. Nabi tak kata bid'ah dalalah, kerana bukan semua yang tidak diajarkan oleh Rasulullah itu bid'ah. Selagi mana perbuatan itu ada dalil umum, tidak bertentangan dengan syariat, dipimpin oleh pandangan para ulama, maka kita boleh buat. Kita boleh buat. Tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, saya rasa sekadar itu dulu insya-Allah untuk malam ni. Yang baik daripada Allah Subhanahu Wa Taala, yang lemah dan kurang daripada diri saya sendiri. Sama-samalah kita menjaga akidah kita, ibadah kita bersama dengan para ulama kita. Bersama dengan para ulama kita yang terpilih, yang dipilih oleh Allah untuk memimpin ummah ini. Tuan-tuan sekalian, dan sama-samalah kita jaga ahli keluarga kita daripada terjebak dengan pendakwah-pendakwah yang bawa fikiran ni, aliran ini. Mereka tidaklah kafir, tuan-tuan, tidaklah mereka kafir, tetapi aliran yang mereka bawa memecah belahkan masyarakat, menambahkan kekeliruan masyarakat. Aqulu qali hadza astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Allahumma 'allimna ma yanfa'una ya Allah, ajarkanlah ilmu yang bermanfaat kepada kami. Wanfa'na bima 'allamtana ya Allah, manfaatkanlah ilmu yang Kau curahkan kepada kami. Wazidna ilman wa amalan wa ikhlasan fi hayatina. Tambahkanlah pada kami ya Allah ilmu, amal, ibadah dan keikhlasan dalam kehidupan kami. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Walhamdulillah.